Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Oktober 2023 bersama saya Pia Ernadia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Ramli Yusof mengesahkan pengasas bersama dan pemegang saham majoriti My Airline Sedang Berhad ditahan bersama isteri dan anak lelakinya. Ramli berkata polis juga mendapat kebenaran untuk menahan reman ketiga-tiga individu itu selama 4 hari bermula hari ini. Sin Chew melaporkan bahawa Goh Huan Hua dan 2 ahli keluarganya ditahan di kediaman mereka di Shah Alam malam semalam. Menurut laporan tersebut, ketiga-tiga mereka ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. 12 Oktober lalu, My Airline, sebuah syarikat penerbangan mengumumkan syarikat itu menggantung operasinya serta-merta akibat cabaran keuangan signifikan. Dalam satu kenyataan, syarikat penerbangan tambang rendah itu berkata keputusan itu diambil berikutan tekanan keuangan yang menyebabkan operasi perlu digantung sementara menunggu penstrukturan dan permodalan semula pemegang saham syarikat penerbangan itu. Sementara itu, pengerusi PN Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa dia tidak mempunyai sebarang kaitan dengan syarikat penerbangan My Airline yang operasinya kini digantung. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Muhyiddin berkata dia mendapati terdapat pihak yang cuba mengaitkannya dengan kemelut yang melibatkan syarikat penerbangan My Airline. Mengulas mengenai penglibatan firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership (RDS) sebagai peguam bagi pihak pemegang saham syarikat My Airline, Muhyiddin berkata RDS berhak mewakili sesiapa sahaja yang memerlukan khidmat guaman mereka. Justru Muhyiddin menggesa agar tuduhan yang bersifat politik murahan yang kotor itu dihentikan dan berhenti membuat tuduhan mengaitkannya dengan syarikat terbabit. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menggesa orang ramai supaya tidak mensensasikan kes 4 beradik tanpa kerakyatan walaupun dilahirkan di Malaysia. Menurut JPN, dalam satu kenyataan media, berita tersebut merupakan dari satu pihak dan ia boleh memberikan tanggapan yang kurang tepat kepada perkhidmatan kerajaan. Jelas JPN, proses yang dilaksanakan oleh agensi tersebut adalah sentiasa tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, JPN menggesa Aziz Fadian bersama adik-beradiknya supaya berjumpa Jabatan Terbabit untuk tindakan lanjut. JPN juga memohon kerjasama mereka untuk hadir ke pejabat bagi membolehkan pihak jabatan mendapatkan fakta kes dan status sebenar. Seterusnya, JPN menegaskan akan membuat penelitian dan memberikan khidmat nasihat sewajarnya berkaitan prosedur permohonan kewarganegaraan. JPN memberi maklum balas terhadap laporan Malaysia kini berhubung nasib yang menimpa Aziz dan 3 adiknya selepas dinafikan kewarganegaraan walaupun ibu bapa mereka telah berkahwin sebelum mereka dilahirkan. Bapa mereka yang meninggal dunia baru-baru ini adalah warga Malaysia dan ibu mereka merupakan warga Indonesia. Aziz memberitahu sidang media yang diatur oleh Kumpulan Hak Asasi Manusia Lawyers for Liberty (LFL) bahawa pihak pengurusan sekolah menengah memaklumkan mereka untuk berhenti belajar kerana tidak memiliki kad pengenalan. Berita seterusnya, lebih sebulan sudah berlalu sejak polis menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara AGC mengenai kes Dr. Mahathir Mohamad, pengurusi PN Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun, sejak itu tiada sebarang perkembangan berhubung dakwaan bahawa ketiga-tiga mereka telah menyentuh perkara berkaitan kaum, agama dan raja-raja 3R. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein ketika dihubungi Malaysia kini memberitahu semua kertas siasatan telah diserahkan kepada AGC. Sementara itu, sumber dari AGC yang dihubungi berkata kertas siasatan itu masih sedang diteliti. Sebelum ini dilaporkan Mahathir disiasat berhubung dakwaan kenyataannya terhadap institusi diraja. Dalam pada itu, Hadi disiasat mengikut Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berhubung ucapannya di Johor pada 26 Ogos lalu.
Presiden PAS ketika berucap telah mempersoalkan lembaga pengampunan mendakwa cara pemberian pengampunan tidak berdasarkan ajaran Islam. Dalam perkembangan berkaitan, polis telah membuka 2 siasatan terhadap Muhyiddin berhubung kenyataannya semasa PRK Simpang Jeram dan Pulai di Johor baru-baru ini. Ia selepas bekas Perdana Menteri memberitahu pengundi fatwa haram untuk memilih calon PH. Muhyiddin kemudiannya mendakwa ia hanya kiasan dan kenyataannya diambil di luar konteks. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyifatkan insiden pengeboman sebuah hospital di Semenanjung Gaza sebagai perbuatan gila dan tidak berperkemanusiaan. Anwar turut mengulang semula kritikannya terhadap negara barat kerana menutup mulut terhadap kekejaman itu yang meragut nyawa ratusan orang Palestin, termasuk wanita dan kanak-kanak. Perkembangan terakhir atau terkini mengenai serangan Israel itu agak keterlaluan. Saya juga turut mengulangi beberapa kenyataan yang telah dibuat dan juga mendukung beberapa kenyataan setengah pimpinan negara luar yang menyatakan kesal dan mengecam pengeboman hospital di Gaza. Apapun dituduh siapapun, maknanya ini kesan dari serangan dan perang. Sebab itu kita kata sebaiknya hentikan. Ini masa untuk kita redakan keadaan dan hentikan. Kalau teruskan, ini mangsanya wanita, anak-anak tersakit. Ini sudah sampai ke tahap gila dan hilang peri kemanusiaan. Dan yang paling dikesalkan ialah negara barat yang bercakap soal hak kemanusiaan, ini rupanya ada kategori. Ada manusia kelas 1, ada manusia kelas hamba. Dan ini yang kita bantah sekeras-kerasnya. Tapi sekarang ya ada tuduhan pelbagai. Saya tak kira. Pokoknya hentikan kegiatannya. Dianggarkan lebih 500 terbunuh dalam insiden di utara Gaza semalam. Pihak berkuasa kesihatan Gaza mendakwa insiden itu ekoran serangan udara Israel. Bagaimanapun, tentera Israel mendakwa letupan di Hospital Arab Al-Ahli itu berpunca daripada kegagalan pelancaran roket oleh kumpulan jihad Islam Palestin. Dalam pada itu, Anwar membidas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin atas dakwaannya bahawa Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar di Zulkarnain Abdul Khalid diugut agar menyokong kerajaan. Anwar berkata ia merupakan satu dakwaan serius dan Hamzah seharusnya mengemukakan bukti berkaitan kepada pihak berkuasa. Dalam pada itu, Anwar turut menafikan ada menghubungi Iskandar atau menghantar wakil untuk bertemu dengannya. Kalau dia ada bukti, dia kena bawa kes. Tapi apa lagi dia nak kata? Yang saya tahu, saya belum jumpa, saya belum ada kontak, saya tak hantar wakil. Dia tahu siapa yang ugut. Dia kalau ada bukti, dia kata keluarkan. Dengan pakai bebal saja. Dan kalau ada, ini satu tuduhan yang serius. Dia patut bawa laporan dan biar ada siasatan. Terdahulu, Iskandar yang merupakan Ahli Parlimen Bersatu mengumumkan sokongannya terhadap Anwar, namun pada masa sama kekal bersama partinya. Hamzah kemudian mendakwa SPRM telah mengugut Iskandar agar berbuat demikian jika tidak ingin dihadapkan dengan pertuduhan rasuah di mahkamah. Ketua Pusuruhjaya SPRM Azam Baki menafikan dakwaan itu dan menyifatkan sebagai usaha untuk mencamarkan imej Suruhanjaya itu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan tiada keperluan untuk mengancam Iskandar di Zulkarnain menyokong kerajaan seperti yang didakwa. Beban membuktikan adalah jatuh kepada pihak yang membuat tuduhan itulah. Itu dia masuk di Saudara Gobin. Kalau ada pihak yang membuat dakwaan, dia kena tampil mengemukakan bukti lah. Saya respon pada media terhadap isu ini dengan mengatakan bahawa ianya tidak berlaku sama sekali. Ia satu tuduhan dia. Apa keperluan kita? Kita sekarang berada pada kedudukan 147 sokongan ahli parlimen. Kalau cakap untuk meluluskan bajet dan seterusnya, saya fikir memadai. Jadi tak ada keperluan untuk kita buat seperti mana yang mereka buat dahulunya. Ya, jadi itu ulasannya. Jadi saya tak mau komen lebih daripada itu. Faktanya tak berubah. Ahli parlimen itu sendiri yang menyuarakannya.
Okey. Kalau umpamanya ada elemen yang didakwa, beban membuktinya ke atas pihak yang mengatakan demikianlah. Dan Saudara Gobin sebut di Parlimen adalah platform yang terbaik untuk dia sebut. Okey. Boleh? Dalam perkembangan lain, Dewan Rakyat kecoh seketika hari ini susulan Ahli Parlimen Kota Melaka Ku Pui Tiong mencelah perbahasan Ahli Parlimen Pagoh Muhyiddin Yassin dengan membangkit kes menantunya Muhammad Adlan Borhan yang kini menjadi buruan SPRM. Ketika itu, Muhyiddin membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024 dan sedang membangkitkan isu kenaikan harga beras. Dan Pagoh tadi ada kata tentang kita mesti Pagoh ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Pagoh rasa ragu? Adakah sewaktu Pagoh jadi Perdana Menteri itu, Pagoh tidak laku secara hemat sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik lagi? Tarik balik. Ya, Pagoh. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. Semua dia tarik. Itu sudah luar Ini tajuk. bangsat ni orang ni. Ya. Apa? Ada betul. Biadab. Perkara yang hujung akhir itu, Tadi speaker tak tarik balik menantu perkataan saya biadab. itu ada Biadab. niat jahat. Ya, tarik balik. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Ya, saya minta supaya dia tarik Ini balik Yahudi punya ni. kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka tarik balik. No. Speaker Peraturan Dewan. Di mana speaker? Sebelum itu, di mana speaker? Saya guna Peraturan Dewan 36/4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak Selesai satu-satu. menuju kepada sesiapa. Yang Berhormat tadi benarkan perkataan biadab digupakan di Parlimen. Saya dah tengok Yang Berhormat diam. Selesaikan Jadi saya nak satu-satu, beritahu, Yang Berhormat. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Ya. Lepas perasaan geramnya saya pada mereka. 36/5. Seorang ahli tidak... Okey. Di mana speaker? Sekarang merujuk kepada peraturan yang mana itu? Ini tak ada kena-mengena dengan anak menantu. 36.6 kan? 36/5, 36/6, 36/12. Siapa timbalan speaker sekarang? Awak sudah diber... Semua duduk dulu. Timbalan speaker. Apa lagi? Okey, biar saya habis peraturan ini. Apa yang dibangkit atas peraturan sama? Puan Petua, selesaikan masalah. Kau tarik balik Kota Melaka Apa dulu. yang dibangkitkan oleh Kota dulu Melaka tu. adalah tanya soalan. Beliau tanya soalan. Saya sudah kata apa yang ditanya oleh Kota Melaka sudah keluar tajuk. Sudah keluar tajuk. Kita bincang tentang beras untuk minta penjelasan kenapa sentuh menantu pula. Jadi kalau semua ahli-ahli yang berhormat hanya mau buat kacau, saya tidak akan benarkan pencerahan selepas ini. Jadi saya harap Kota Melaka boleh tarik balik tentang menantu sahaja. Timbalan speaker, beri peluang kepada saya untuk berikan penjelasan. Ah, anak menantu tak ada kaitan. Fatwa sudah dibuat. Ya. Itu telah melanggar arahan. Jangan ikut perangai Zionis Kota Melaka. Pendan, itu sangkaan jahat. Duduk dulu. Nanti. Saya minta pendang untuk tarik balik dulu. Itu sangkaan jahat, saya sudah dengar. Ia dihangatkan lagi apabila Ahli Parlimen Pendang Awang Solahuddin Hashim menasihatkan KU supaya jangan ikut perangai Zionis.
Walaupun berkali-kali meminta Koo menarik balik, wakil rakyat DAP itu enggan berbuat demikian sehingga memaksa timbalan Speaker Alice Lau Keong mengarahkannya supaya meninggalkan Dewan dan hanya dibenarkan masuk semula selepas waktu rehat. Awang Hashim kemudiannya menarik balik perkataan Zionis. Sesi dimulakan semula dengan Muhyiddin dibenarkan membuat ucapan penggulungan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.